Salam sejahtera kami ucapkan kepada semua hadirin yang hadir dalam showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna peringkat IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. Pada hari ini kami akan mempersembahkan KPPB kami yang terdiri daripada dua mata pelajaran ataupun dua subjek, yaitu PJMS 3063 Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Jasmani serta EQP 3053 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kami daripada kumpulan Gaya Avengers di bawah bimbingan dua orang pensyarah, yaitu Puan Isra binti Arifin dan Dr. Christina John. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan Gaya Avengers yang terdiri daripada pertama Muhammad Azwan bin Reji, kedua Syahikmah binti Seli, ketiga Siti Nuraja Kawati binti Jadi, keempat Emi Anik, dan yang terakhir saya sendiri, Resi Eliana Robin. Kandungan pertama dalam pembentangan kami ialah hasil pembelajaran bagi kedua-dua subjek, iaitu yang pertama PJMS 3063 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani, iaitu mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani secara berkumpulan C6, P5, S1, PLO2, PLO3, PLO5, CTPS4 dan juga TS1. Manakala bagi EDUP 3053, teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran ialah menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan C6, E3, P5, LO2. Berdasarkan hasil pembelajaran sebentar tadi, kami ingin berkongsi end produk KPBB yang telah kami hasilkan bagi konten pendidikan jasmani, iaitu aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan dengan mengaplikasikan teknologi yang telah kami pelajari dalam EDUP 3053 agar pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani menjadi lebih menarik. End produk KPBB kami diberi nama PSKL, iaitu panas, sejuk, kecergasan lebih. Panas merujuk kepada aktiviti memanaskan badan dan kami memilih pergerakan haiwan bagi aktiviti ini kerana haiwan bergerak dengan lebih aktif, manakala sejuk bagi aktiviti menyejukkan badan dan kami telah memilih pergerakan tumbuhan untuk aktiviti ini kerana tumbuhan bergerak dengan lebih perlahan. Berikut merupakan hasil tugasan yang telah kami hasilkan. Suka menari, riangkan hati, tengahkan tangan, kepakkan lengan, goyangkan pinggul, tepukkan tangan. Anaklah ayam suka berjalan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Anaklah ayam suka berlari, berpusing-pusing, riangnya hati. Bergerak seperti ketam, angkat dua tangan dan sepit-sepitkan, tunduk ke depan dan ke belakang, berpusing-pusing seperti ketam. Lambai-lambai tangan ke atas, tangan dilambai. Goyang bongek, macam mana? Macam ini. Mari goyang bongek. Terbang burung, macam mana? Macam ini. Terbang burung. Pegang telinga dengan kedua tangan, gerakan seperti telinga gajah. Lakukan sekali lagi. Lalala, melompat seperti kangaroo. Ke depan, melompat dengan tinggi. Lari seperti kuda. Ke kiri dan ke kanan. Lompat, mari lompat tinggi. Lompat, mari lompatlah ke tepi. Pinang pokok kelapa, sungguhlah tinggi, melambai-lambai ke kiri ke kanan. La, marilah semua ikut bersama. Bunga 9, bungalah mawar, tertunduk sipu, menguncup malu, tepakkan tangan, peluk ke tubuh. Itulah gerakan sejukkan badan. Cabut rumput, bawa ke langit, petik bintang, bawa ke bumi. Big idea bagi KPPB kali ini ialah guru kreatif dan kritis. Beberapa persoalan ataupun essential question telah muncul berdasarkan big idea. Antaranya ialah bagaimana guru menjadi kreatif, sejauh mana teknologi mencetuskan kreativiti dalam kalangan guru, sejauh mana amalan pembelajaran kreatif dan inovatif mewujudkan persekitaran pembelajaran berkesan, dan bagaimana guru dapat merancang persekitaran pembelajaran berkesan menggunakan teknologi. Kerangka konsep KPPB ini adalah asas pembentukan bagi produk PSKL kami. Bagi subjek PJMS 3063, kami telah merujuk JSKP Pendidikan Jasmani bagi tahun 1, 2 dan 3 yang merujuk standard kandungan konsep kecergasan 3.1 melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan dan juga standard pembelajaran yang berkaitan. Bagi subjek EDUP 3053 pula kami merujuk kepada pemilihan media pengajaran, pengubahsuaian dan pemilihan media, penilaian keberkesanan media pengajaran serta model reka bentuk pengajaran, iaitu model Assure. Kami telah menggunakan model reka bentuk pembelajaran, iaitu pemanfaatan digital dan rakan pembelajaran. Dalam pemanfaatan digital, kami telah menggunakan aplikasi digital seperti PowerPoint, CapCut, TikTok, WhatsApp dan juga YouTube.
Dalam pemanfaatan digital, kami mendapati pelbagai faedah diperolehi melibatkan kerangka kerja 3I. Seterusnya, rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran yang wujud semasa kami melaksanakan KPPB ialah seperti murid, guru, keluarga dan juga komuniti. Seterusnya kita masuk kepada kerangka 3R iaitu rigor, relevance and relationship. Pada aspek yang pertama iaitu aspek pemerolehan, pensyarah memberikan taklimat berkaitan KPPB bagi subjek PJMS 3063 dan EDUP 3053 secara berasingan menggunakan perisian Google Meet. Seterusnya bagi aspek yang kedua iaitu aspek aplikasi, pelajar menggunakan perisian digital untuk mengaplikasikan pemahaman berkaitan dengan tugasan kerja kursus dalam menghasilkan kit inovasi. Dan pelajar iaitu kami sendiri menggunakan perisian digital seperti PowerPoint, Canva, CapCut dan beberapa lagi perisian lain untuk membantu dalam penghasilan kit inovasi tersebut. Bagi aspek asimilasi, pelajar telah membuat analisis mendalam berkenaan dengan penggunaan pelbagai perisian digital serta kesesuaian penggabungan aspek konvensional dan juga TMK serta membuat penilaian berterusan. Aspek konvensional di sini ialah bagaimana pergerakan warming up dan cooling down dalam pendidikan jasmani digabung jadinkan dalam perisian teknologi maklumat dan komunikasi. Penilaian awal dilakukan oleh kami sendiri dengan kami melihat dan menganalisis kit inovasi kami serta mencari tahu perkara yang wajar untuk ditambah baik. Dan sebagai evidence, boleh dilihat bagaimana perbincangan yang berlaku dalam grup WhatsApp kami berkenaan dengan perkara yang wajar untuk kami tambah baik setelah kami meneliti kit inovasi. Selain itu, kami juga menyediakan Google Form untuk diisi oleh para responden di luar sana yang melihat hasil inovasi kami. Dan kami telah menerima banyak maklum balas serta perkara-perkara dan cadangan-cadangan tertentu daripada mereka. Seterusnya adalah aspek adaptasi, iaitu alat inovasi telah kami analisis sepenuhnya dan kami telah menghasilkan satu alat inovasi akhir dengan menggunakan pelbagai perisian digital secara kreatif, iaitu kami telah mencipta PSK, iaitu panas sejuk kecergasan lebih. Seterusnya, dari segi model kerangka kerja 3I, yaitu yang pertama, engage, keterlibatan dalam pembelajaran, kami telah meneroka, berfikir dan membuat draft dengan mengaplikasikan model issue yang telah kami pelajari dalam EDUP 3053 untuk menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, kami juga telah menemu ramah guru pendidikan jasmani ketika melaksanakan PBS di sekolah untuk mendapatkan maklumat lebih mengenai bahan yang ingin kami hasilkan. Yang seterusnya ialah enhance, iaitu peningkatan keberhasilan pembelajaran yang mana pelajar dapat menambah kefahaman dan mencari idea terhadap tugasan yang diberikan. Misalnya, kami telah melayari internet seperti Google dan juga YouTube untuk mencari idea dan hasilnya dari YouTube kami mendapati bahawa aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan ini lebih kepada sesi coaching. Jadi kami telah mendapat idea untuk mencipta PSK ini dengan membuat koreografi sendiri serta mencipta lagu sendiri agar menjadikan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan ini menjadi lebih menarik dengan mengaplikasikan perisian ataupun media yang telah kami pelajari dalam EDUP 3053. Seterusnya, yang terakhir yaitu extending, keberhasilan pembelajaran lanjutan. Kami telah mendapat banyak manfaat. Itu bahan yang kami hasilkan ini bukan setakat untuk penilaian para pensyarah saja, tetapi boleh dikongsi bersama orang lain seperti pelajar-pelajar option pendidikan jasmani, pelajar-pelajar daripada IPG yang lain, serta guru-guru luar untuk berkongsi pengalaman kami menghasilkan tugasan ini. Seterusnya kita lihat pada kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Kita lihat pada C yang pertama yaitu critical thinking ataupun pemikiran kritis. Dalam pemikiran kritis kami telah membuat penilaian dan mengelola serta menganalisis kehendak soalan. Yang kedua, kami mahir dan berpikir kritis untuk memilih media yang terbaik dalam menyelesaikan kehendak tugasan ini. Dan yang terakhir, kami mengaitkan kehendak kedua tugasan dari subjek-subjek ini yaitu PJMS 3063 dan juga EDUP 3053 dan berpikir mengenai apakah produk terbaik yang kami boleh hasilkan. Seterusnya, dari segi sasi ataupun karakter pula ialah kami dapat meningkatkan disiplin diri dalam pengurusan masa dalam sepanjang penghasilan produk ini. Seterusnya, kami juga menerapkan sifat integriti dalam diri, yaitu kami tidak mengamalkan plagiat sepanjang penghasilan produk kami. Yang terakhir, kami menerapkan nilai murni, yaitu nilai bekerja sama sepanjang kami menjalankan kerja secara berkumpulan ini. Yang ketiga yaitu creativity. Kami dapat mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam penghasilan bahan inovasi ini. Dan juga kami telah mencari ide tambahan dari TMK serta ide-ide lain dalam penghasilan bahan kami. Dan yang kedua, kami dapat menghasilkan koreografi dan lagu sendiri sepanjang masa kami menghasilkan video pemanasan dan penunjukan badan. Yang terakhir, kami menggunakan grafik yang menarik dan yang dapat menarik perhatian murid tahap 1, yaitu tahun 1, 2, dan 3. Manakala daripada segi C, yaitu citizenship, yang keempat, ataupun dalam kata lain kewarganegaraan, kami dapat membentuk perspektif sendiri yang kami olah ataupun kami analisis berdasarkan isu-isu semasa yang diberikan oleh kedua subjek ini. Dan kami
menganalisis perspektif ini berpandukan perspektif orang lain sebelum ini. Yang kedua, kami menggunakan haiwan atau tumbuhan yang melambangkan negara Malaysia itu sendiri dan kami tidak mengambil identiti yang banyak daripada negara luar. Ya, dan yang terakhir, kami juga menghadapi beberapa cabaran, tetapi dalam aspek kewarganegaraan ini kami telah menyelesaikan. Contohnya cabaran yang kami hadapi ialah kami mempunyai dalam video tersebut kami mempunyai latar belakang yang tidak berapa sesuai dengan konten apa yang kami bawa. Maka dari itu kami telah mencari penyelesaian bagi masalah ini. Kami telah menemukan sebuah aplikasi yaitu CapCut untuk menggantikan latar belakang video kami kepada sesuatu latar belakang yang lebih menarik ataupun yang lebih bertepatan dengan tema yang kami pilih, yaitu haiwan dan tumbuhan. Seterusnya kita pergi kepada si yang kelima, yaitu communication atau dalam bahasa Melayunya komunikasi. Dalam komunikasi kami dapat menerangkan dengan jelas mengapa dan bagaimana kami membuat pilihan mod dan alat komunikasi secara bijak untuk menghantar dan menyampaikan message kepada pelajar. Dan seterusnya kami juga telah mengadakan bicara santai bersama pelajar meja pendidikan jasmani dalam Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya sendiri, yaitu pelajar meja pendidikan jasmani daripada semester 1. Dan yang terakhir, si yang terakhir yaitu collaboration ataupun kolaboratif. Kami telah berkongsi dan bertukar pendapat semasa perbincangan sesama kami, yaitu ahli komplain kami sendiri. Yang kedua, kami telah berkongsi pengalaman yang kami peroleh untuk dalam menyediakan bahan media ini bersama pelajar meja PJ yang lain. Dan yang terakhir, kami telah berkongsi bahan inovasi ini bersama pelajar-pelajar dari IPG Campus Gen, yaitu dalam suatu program yang diberi nama sebagai perkongsian pintar, yaitu kami telah berkongsi mengenai bagaimana kami menghasilkan media ini bersama mereka. Dan yang terakhir, kami telah berkongsi bahan ini bersama pensyarah-pensyarah daripada luar kampus dan juga guru-guru daripada sekolah-sekolah di luar yang telah bekerja di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut merupakan contoh-contoh dan bukti penerapan 6C dalam KPPB kami. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman yang kami dapat sepanjang mengikuti kerja kursus PJMS 3063 dan IDUP 3043 ialah kami dapat menghasilkan satu inovasi yang menarik hasil daripada perbincangan bersama. Inovasi yang kami hasilkan ini membuatkan kami berfikir secara kreatif dan rasional sepanjang melaksanakan media pengajaran kami. Selain itu, pemahaman lebih mendalam tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang berguna seperti Google Form untuk mendapatkan maklumat. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, ialah saya dapat mengetahui cara menyelaraskan kedua-dua subjek dalam satu hasil. Pelan pembelajaran yang kami aplikasikan ialah W2, yaitu W, Hook, Equip, Revise, Evaluate, Tailor, dan Organize. Kesimpulannya, penggunaan alat digital dapat menarik perhatian pelajar menerima pengetahuan baru, sekaligus meluaskan pembelajaran dengan cara meneroka benda baru. Namun begitu, setiap proses pasti ada masalah. Oleh itu, masalah yang kami hadapi seperti capaian internet yang lemah dan komitmen lain menyukarkan kami menyiapkan tugasan ini. Walau bagaimanapun, kami sebagai bakal seorang guru pada masa akan datang, menyiapkan diri dengan ilmu-ilmu media pengajaran terkini sesuai dengan model pembelajaran pelajar dan model reka bentuk pembelajaran, agar PDP lebih kreatif dan interaktif. Mangga gincu mangga aku ini, sangat manis kelezatannya. Cukup sudah sampai di sini, terima kasih untuk perhatiannya. Itu sahaja pembentangan daripada kami, sekian dan terima kasih. Segala yang baik datangnya daripada Tuhan, dan segala yang buruk datangnya daripada kami.